Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam apa kita nak bagi? Salam Aidilfitri lah. Salam Aidilfitri. Okey, alhamdulillah kita bersyukur kita bertemu lagi dalam kelas PDPR siri yang kedua siapa yang tak hadir kelas pertama saya itu. Okey, alhamdulillah kehadiran kita sehingga jam ini sudah hampir 15 orang. Baik, kita dah sampai mana berhenti? Tak tanya balik. Nasrin, kita dah sampai mana Nasrin? Saya berhenti sampai di mana hari tu? Kelas kita yang pertama. Bab 4 poin berapa dah kita ni? Siapa boleh bagi respon? 4 poin berapa dah kita? Sekejap juga, sekejap. Ini tengok, ada yang kata 4.4, ada yang kata 4.3, nanti macam-macam jawapan tu nanti dia akan ada macam-macam jawapan. Okey, kita dah berakhir pada tajuk 4 poin berapa hari tu. Hari ni kita nak sambung tajuk kita yang kedua. Bantahan nak ikut kita dah habis bantahan dah. Hari ni kita nak masuk 4.4. Betul 43. 4.3 kita dah habis dah itu. Tapi yang hantar latihan pada saya berapa orang je. Saya tak nak sebutlah siapa yang hantar latihan pada saya kan. Yang hantar latihan tu saya bagilah markah PBD. Yang tak hantar latihan saya nak bagi markah macam mana? Cuba awak fikir kan. Saya nak bagi markah macam mana. Okey, baik. Pelajar boleh buka kita punya buku teks 4.4. Pelajar juga boleh rujuk modul yang saya bagi dalam grup. Tengok modul awak. Modul pun 4.4. Dah buka dah modul saya bagi? Berapa orang yang dah buka modul saya bagi? Kejap. Okey, buka dulu. Tengok macam mana kita nak belajar. Modul tak ada. Telegram kan? Dekat WhatsApp lah. WhatsApp kelas. Siapa tu? Ada lagi kehadiran tu. Okey. Okey. Siri 3 ini yang saya masukkan dalam grup kelas kita. Jumpa ke? Jumpa. Inilah yang saya bagi. Ada. Jadi pelajar pun boleh tengok dan rujuk di sini. Cuba tengok bila pelajar jawab dan hantar latihan daripada saya. Inilah markah dia. Pelajar akan nampak markahnya di sinilah pada standard prestasi tu itu kita nampak di situ. Dan ini nota untuk kelas kita pada sesi ini. Dan di bawah ini ada latihan. Bab ini mungkin kita takkan habis. Kita mungkin sambung 2 kali sebab minggu depan saya dah nak terangkan kerja khusus. Ingat kerja khusus. Ada yang dah buat kerja khusus ke? Ada yang dah buat ke belum? Belum, tengah cari data. Belum. Kena cari maklumat lah. Okey, tak apa. Baik. Jadi kita punya hari ini ialah berkaitan dengan bab 4.4. Boleh buka dulu 4.4. Okey, saya kena terang daripada buku teks supaya pelajar nampak dia lebih mudah. Okey, tajuk kita selepas Melayu Union. Melayu ini tak masuk periksa Tajuk kita masuk periksa sampai 4.3 saja. 4.4 tak ada. Jadi saya harap pelajar sedia maklumlah. Kita sentuh hari ini telah berkaitan dengan Sarawak. Dia kata di sini selepas Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua, maksudnya 1945 lah.
Sarawak diserahkan kepada British. Diserahkan kepada British. Bila nak serah kepada British ni, ada beberapa reaksi. Ini yang kita nak tengok ni. Ada beberapa reaksi daripada penduduk Sarawak. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, bila habis saja Jepun kalah, saya cerita ni dengan mudah Kalau pelajar tak faham, sila on mic bagi tahulah. British masuk. Jepun kalah saja, habis saja Perang Dunia Kedua ni. Kita nampak di sini, British memperkenalkan pemerintahan tentera. Ini pemerintahan tentera. Jadi di sini, rakyat mula memberi tentangan. Maksudnya, rakyat tak suka. Soalan akan tanya, kenapa rakyat menentang? Dia akan tulis, mengapa rakyat menentang? Baguslah British datang. Dia mesti ada sebab. Di mana kita nak ambil, walaupun ditanya tentang mengapa, jawapan mengapa ini maksudnya ialah jawapan kepada faktor. Okey. Kalau kita tengok di sini, dia ada beberapa faktor yang pelajar kena faham. Kalau kita tengok dalam muka surat yang pertama ini ialah fakta. Ini semua fakta. F1, F2, F3. Okey. Okey, pelajar setakat ni clear ke? Clear. Good. Clear. Okey, kita dah ada 3. Katakan markah kita 8. Kalau pelajar bagi 3 ini pun dah cukup. Cukup lengkap. Dapat 3 markah. Di mana huraian kita nak ambil? Okey, saya letak dengan warna merah. Huraian saya letak dengan warna merah. Okey. Pewarisan tahta ni yang pertama sekali, kalau kita tengok di sini pelajar, Wyner Brooks ni, dia tak ada anak lelaki. Ada siapa baru nak masuk tu? Sekejap Roslina. Okey, good. Selamat datang ke kelas Cikgu Gani. Okey. Dia tak ada anak lelaki. Satu. Dan beliau ni semakin uzur. Maksud dia dah tak ada anak, tua pula. Dan dia tak nak lantik anak saudara dia, iaitu Anthony Brooks. Setiap yang saya garis ini pelajar, ini adalah huraian 1A, huraian 1B. Dan di sini ialah huraian 1C ataupun kadang-kadang dia tulis contoh 1A. Okey. Kalau markah kita 6, pelajar bagi 3 fakta, bagi 3 yang merah ini, pelajar dah dapat full mark. 6/6. Tapi kita tak cukup di situ. Kita tambah lagi 2 ni. Desakan kerajaan British. Apa British desak? Ini kita panggil British dia nak meluaskan kuasa kepada negeri Sarawak. Pelajar kena faham, Sarawak ini dia kaya. Dia ada kekayaan ekonomi, iaitu apa dia? Apa yang hasil utama negeri Sarawak? Yang pelajar tahu? Jangan sebut biji timah pula. Kayu balak kan? Kayu balak boleh lagi? Miri kaya dengan apa? Kucing kan? Miri Sarawak. Apa yang ada di Sarawak? Apa? P mula dengan huruf P. Pi. Apa? Petroleum, minyak. Selain daripada tadi kita kaya dengan hasil hutan balak. Kita nampak di sini. Jadi kita nampak di sini, bila British nak, apa yang dibuat di situ, Wyner Brooks tadi bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British. Dia nak serah. Kenapa dia nak serah? Sebab pelajar kena faham, dia tak nak bagi kepada siapa? Anak saudara dia ni. Jadi bila British nak Sarawak tadi, automatik dia serahkan Sarawak kepada British. Sebenarnya dia berkait dengan yang ketiga ini.
Kenapa diserahkan yang ketiga ni? Sebenarnya dia ni menghadapi masalah apa? Kewangan. Kewangan. Kenapa kewangan? Sebab kita tengok dalam Perang Dunia Kedua, lombong minyak, ini baru jawab tadi, nampak? Lombong minyak musnah. Ladang getah juga terbiar, sebenarnya terbakar dan sebagainya. Jadi dia tak mampu dah nak bangunkan Sarawak ni. Sarawak ni bukan kecil-kecil alak punya. Bukan besar Seri Iskandar. Bukan sama besar dengan Perak. Dia lebih besar daripada Perak. Jadi kalau kita tengok di sini pelajar, sedikit saja saya letak di sini, pelajar dah boleh nampak dah. Ini apa yang kita belajar ni. Okay, cuba tengok balik. Tengok balik. Okey, yang belum tanda, boleh tanda. Oh, macam ini ya cikgu. Iyalah. Kalau kita nak tanda, kita nampak faktor apa. Okey. Okey, saya letakkan print screen ini pada Telegram. Kenapa saya letak di Telegram ini pelajar? Supaya pelajar yang tak join, dia masih boleh dapat nota. Pelajar yang tertinggal dari segi nota, dia masih boleh dapat nota di Telegram ni. Jadi pelajar tolong join grup Telegram rasmi sejarah. Macam grup kelas awak tu tak rasmi. Ini grup rasmi. Berapa orang yang dah join ni? Saya. Yang dah join, Alhamdulillah. Saya. Yang belum join, saya dah bagi link kat grup kan? Ikut itu saja. Okey. Saya harap masuk Okey, baik. Kita tengok yang kedua ni. Ada siapa baru masuk ni? Saidatina Umairah. Oh, sedap nama. Macam Saidatina. Okey, baik. Selamat datang Saidatina. Cikgu menjemput. Sampai kita mempelawa lah masuk. Okey, tengok. Ini kita panggil pembelajaran mengikut kronologi. Jadi dia ada step-step dia. Pelajar tak bolehlah melompat lain. Baik, kita tengok step ni, saya besarkan sikit. Ini kalau soalan dia tanya, soalan, ke situ pula perginya. Saya nak tulis ni. Okey, soalan, terangkan kronologi penyerahan Sarawak. Dia kata kronologi penyerahan Sarawak. Dia tak ada tulis sini. Dia boleh tulis sini. Keluar sikit, dia tak bagilah. Sarawak. Sepatut saya guna OneNote, tapi hari ni saya guna Zodo. Kalau OneNote dia boleh panjang. Okey. Kita nampak di sini. Okey, saya akan terangkan step by step. Bukan semua sebab kita belajar sejarah ni, biar sikit kita baca, tapi kita faham. Nampak yang pertama ni. Kita nampak di sini, pejabat tanah jajahan mengutus surat kepada Wynebrook ni. Dia kata dia nak Sarawak. Jadi, Wynebrook automatik setuju. Sebab apa setuju? Ingat balik. Kenapa dia setuju serah Sarawak? Tadi baru je belajar seminit dua. Dia ada masalah apa? Kewangan. Kewangan. Okey, selain pada kewangan, dia tak ada Masalah. Sama. Dia tak ada anak lelaki. Dia tak ada anak. Dia tak ada anak sebab tak kahwin. Dia ada anak saudara, dia tak nak bagi. Okey, good. Yang ketiga, Umur sebagai unsur. dia bukan umur ke? Bolehlah umur, bolehlah. Okey. Usia dia semakin uzur. Okey, good. Ini step yang pertama. Jadi, Wynebrook ni, dia cuba mendapat persetujuan daripada ketua tempatan. Maksudnya pemimpin-pemimpin tempatan lah. Daripada masyarakat Iban, Bidayu, Melayu dan sebagainya lah. Jadi, bila cuba mendapat persetujuan ni, kita nampak di sini, tanpa persetujuan keseluruhan, belum sempat nak buat apa-apa lagi, kita nampak sini, Wynebrook telah bersetuju menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Maksudnya,
pemimpin tempatan tu tidak memberi persetujuan lagi lah. Dia buat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Rakyat tak tahu. Yang tahu pemimpin je pada waktu itu. Jadi sudah tentu kita akan nampak. Dia link dengan tajuk atas ni, mendapat tentangan hebat daripada masyarakat tempatan. Sebab pemimpin belum memberitahu kepada rakyat tentang penyerahan Sarawak. Sebab Sarawak berjanji dia tahun 1941 dia nak bagi kemerdekaan kepada Sarawak. Ini British janji. Jadi kita nampak di situ. Okey. Jadi kita nampak bila sini kerajaan British kata tak boleh lah. Mesti tak boleh sebab dia perlu dapat persetujuan rakyat terlebih dahulu. Jadi untuk itu British dia menghantar dua, sama macam Malayan Union juga, dia menghantar Gammon dan Rhys William buat tinjauan. Dan kita nampak daripada tinjauan ini, saya letak dengan warna biru. Kita nampak daripada tinjauan ini, masyarakat peribumi menentang. Orang Cina menyokong. Sebab Cina ni sebab faktor ekonomi. Dan ada juga penduduk tak faham. Jadi bila kita nampak di sini, nak tak nak, akhirnya kita mudah pendekkan cerita, 19 undi, 16 menentang. Ini bila dibawa ke Majlis Negeri. Majlis Negeri ini macam kita punya sidang DUN lah. Sidang DUN. Jadi secara tak langsung Sarawak telah diserahkan kepada British pada 1 Julai 1946. Okey, setakat ini jelas? Jelas ke tak jelas? Jelas. 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 Kalau soalan tanya, apakah peranan Gammons dalam peristiwa Sarawak? Mana pelajar nak ambil? Pelajar terus tengok di atas. Dia link ke atas. Gammon ni dia cuba mendapat pandangan, tinjauan. Tugas dia adalah buat tinjauan. Jadi kita nampak di sini. Okey. Pelajar boleh tengok. Kita dah habis 2 muka surat ni. Agak laju juga. Kena laju sebab saya takut slow. Dia melibatkan data yang banyak pelajar. Saya kesian juga. Cikgu data saya habis. Ada pelajar bagi tahu saya. Tadi kelas 5K. Data habis. Nak buat macam mana ya? Saya pun faham jugalah. Dapatkan yes. Yes dapat data free kan? Jadi yang B40 boleh dapat data daripada yes. Betul ke? Ada siapa dapat data yes free? Okey. 4.3. 4.4. Ada nak tanya? Habis dah kita. Habis dah kita 4.4. Dan 4.5 ni kita nampak 4.5. Cuba pelajar tengok di sini reaksi penduduk. Bila sebut reaksi ni, dia sudah tentu melibatkan penentangan. Ini. Tadi kita nampak kan? Reaksi ni, dia melibatkan penentangan lah. Penduduk menentang. Macam mana cara dia orang menentang? Ini kita nak tengok faktor-faktor. Sebab apa tak setuju? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Jadi di sini kita nampak faktor penentangan penyerahan Sarawak ini, tadi saya dah bagi tahu dah. Sebab pada British dah berjanji dalam perlembagaan 1941, dia nak bagi Sarawak ini merdeka. Ini maksudnya dia nak berikan kemerdekaan. Tapi kita nampak di sini dia telah mungkir janji lah. Sebab telah menyerahkan Sarawak kepada British. Ini secara terangsung dia menafikan hak rakyat Sarawak untuk pemerintahan sendiri. Itu huraian. Ini kalau kita nak nampak, ini ialah fakta. Yang saya garis-garis ini semua huraian.
Itu kita nampak di situ pelajar. Oh, senangnya nak belajar Okey. Yang kedua, surat wasiat ni. Ni kita kena tengok. Warna Brook ni sebenarnya dia ada lagi golongan geng-geng Brook yang lain. Brooks yang lain, Brook pula Brook yang lain. Tapi kita nampak di sini dia buat keputusan tanpa bincang dengan dua orang. Saya bagi contoh. Sini ada contoh. Raja muda, iaitu Raja muda Anthony Brooks dan Tuan muda Bertrand Brooks. Ada dua ni. Jadi secara tak langsung kita nampak. Dan yang paling jelas ni, awak nampak gambar ni lah. Mac Bryan. Ini bukan gambar, ini gambar kepada ini. Gambar, sorry. Ini adalah gambar kepada sini. Kita nampak. Dan yang paling penting, Mac Bryan ni lah Mac Bryan ini telah menggunakan tipu helah dalam mendapat Sarawak. Yang ini saya nak bagi latihan kepada pelajar. Barulah pelajar jawab. Pelajar baca muka surat 110 ini. Baca muka surat 110. Baca muka surat 111, 112. Ini semua kena baca. Saya akan bagi latihan di sini. Ni kita nampak. Okey, pelajar. Sikit saja kita belajar. Saya tak nak sentuh banyak-banyak. Bentuk penentangan ni, saya akan bagi soalan latihan dalam grup. Jadi, saya terangkan kepada pelajar tadi, satu adalah penyerahan Sarawak, faktor, proses, reaksi dan bentuk penentangan ataupun cara penentangan ni pelajar boleh baca dan nanti pelajar akan jawablah soalan latihan saya yang saya akan masukkan dalam grup kita Baik. Ada nak tanya pelajar? Tanyalah, takkan kau tak nak tanya. Okey? Okey. Sikit saja kelas kita, okey? Clear ke? Sikit-sikit pun sekarang sudah setengah jam. Saya janji setengah jam saja. Setengah jam lagi ialah latihan pelajar buat tak faham latihan, mesej saya akan cuba jawab. Ada yang saya dah semak, saya hantar balik. Yang tak lengkap, saya kata tak lengkap, kenapa tak lengkap ni Jadi saya harap pelajar jelas dan faham. Kalau saya buat kelas 1 jam, dia melibatkan data yang banyak daripada awak. Okey? Tunggu latihan yang saya masukkan dalam grup. Jawab latihan yang saya bagi dalam modul itu, betul? Betul. Dan bersedia dengan apa? Kajian? Kajian. Okey, good. Okey, itu saja. Semua boleh on kamera. Turn on kamera. Saya nak screenshot untuk masuk dalam grup kita kehadiran hari ini. Okey, semua on. Jangan malu-malu. Yang perempuan pakai tudung. Cepat. Yang lelaki pakai baju. Cikgu, saya tak pakai tudung. Cepat-cepat, saya tunggu. Yang dah on, hanya Izan seorang aja. Itu pun air mineral sebotol. Okey, Melissa sudah. Belum, tak apa, saya tunggu. Okey. Pakai tuala boleh tak? Okey, Ain. Kita tak ada lama-lama masa kita berjalan. Awak sendiri tengok gambar awak ada tak ada. Okey, saya rasa saya screenshot Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bukti kehadiran kita ni kelas 4A. Cikgu, sekejap. Dah masuk dah. Okey. Okey, itu saja pelajar. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Pastikan hadirlah ke kelas. Cakap mak ayah kita bukan belajar lama. Saya ajar, saya bimbing dan pelajar jawab latihan. Okey? Itu saja daripada saya. Okey. Terima kasih. Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay, terima kasih. Selamat raya.